Assalamualaikum, saya Nordiana Safiah binti Mak Nazri, nombor matrik 294341. Hari ini, saya akan membentangkan kes penurunan bekalan makanan iaitu telur ayam. Seperti yang kita demikian tahu, negara kita, Malaysia, mengalami dan menghadapi isu penurunan bekalan makanan iaitu telur. Pihak pemborong telur ayam mengatakan, faktor utama berlakunya penurunan yang mendadak ini adalah kerana kekurangan bekalan yang diterima daripada pembekal iaitu pengusaha ladang. Sebagai contoh, penurunan bekalan makanan di mana telur yang berlaku di Terengganu. Ianya adalah disebabkan permintaan telur ayam yang semakin meningkat pada bulan Ramadan dan pihak ladang telah mengutamakan pasaran setempat. Penurunan bekalan makanan ini terjadi akibat daripada pembelian melebihi kadar biasa oleh pengguna, pengusaha perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengusaha bazar Ramadan turut menyebabkan premis-premis tertentu kehabisan bekalan telur ayam lebih awal sebelum bekalan seterusnya diperoleh sebagaimana yang dijadualkan. Hal ini, pengguna dinasihati untuk melakukan pembelian telur ayam secara berhemah dan para peniaga diingatkan supaya tidak mengambil kesempatan di atas situasi ini dengan menjadikan alasan untuk menaikkan harga. Seterusnya, punca kekurangan bekalan telur. Punca yang pertama, anak ayam berpenyakit serta wabak. Kekurangan bekalan telur ayam berpunca daripada anak ayam yang terkena penyakit dan juga wabak. Wabak penyakit seperti flu burung atau penyakit Newcastle boleh menyebabkan kematian ayam-ayam peternakan secara tidak langsung, mengurangkan kadar penghasilan telur. Punca kedua adalah peningkatan kos pengeluaran. Kenaikan kos makanan ternakan, kos pemeliharaan ayam atau kos bahan api dapat mempengaruhi kecekapan dan keuntungan peternakan. Jika kos pengeluaran meningkat atau keuntungan menurun, peternakan mungkin mengurangkan pengeluaran telur atau menutup operasi mereka yang boleh mengakibatkan kekurangan bekalan telur. Punca terakhir adalah penutupan ladang kecil. Penutupan beberapa ladang kecil yang menyumbang lebih kurang 2 juta biji telur sehari turut dikena pasti menjadi punca kekurangan bekalan telur. Operasi ladang kecil itu terpaksa ditutup sementara atau lain disebabkan kos operasi yang meningkat, kawalan harga oleh kerajaan dan pemberian subsidi yang tidak dapat menampung kerugian yang dialami oleh penternak. Seterusnya ialah kesan kekurangan bekalan telur. Kesan yang pertama ialah kenaikan harga. Jika bilangan telur ayam berkurangan, permintaan akan kekal tinggi. Ini boleh menyebabkan kenaikan harga telur ayam kerana bekalan kurang daripada permintaan. Kenaikan harga ini boleh memberi kesan buruk kepada pengguna yang bergantung kepada telur sebagai sumber protein yang berpatutan. Kesan yang kedua ialah kesan ke atas pemakanan. Telur ayam adalah sumber protein yang kaya dan juga mengandungi nutrien penting lain seperti vitamin A, B, D, E dan mineral seperti zat besi. Sekiranya bekalan telur ayam berkurangan, ini boleh memberi kesan negatif kepada pemakanan orang ramai, terutama bagi golongan yang mempunyai akses terhad kepada sumber protein lain. Kesan yang terakhir ialah perubahan dalam diet. Kekurangan bekalan telur ayam boleh menyebabkan perubahan corak makanan orang ramai. Orang ramai mungkin perlu mencari alternatif protein lain yang mungkin lebih mahal atau sukar untuk diakses. Ini boleh menjejaskan kepelbagaian dan keseimbangan nutrien dalam diet harian. Seterusnya, kita pergi kepada langkah-langkah kerajaan mengatasi kekurangan bekalan telur di Malaysia. Yang pertama, mengukuhkan bekalan domestik. Kerajaan haruslah memperkasa bekalan domestik negara selain daripada bergantung kepada bekalan import sahaja. Sektor penternakan di Malaysia perlulah dimantapkan dengan pendedahan kepada teknologi-teknologi yang moden dan baharu supaya dapat menampung permintaan dalam negara. Hal ini akan dapat mengurangkan kadar kebergantungan import negara dan akan menambahkan pendapatan dalam negara. Yang kedua, menjaga bekalan import. Pihak kerajaan perlulah menjaga hubungan yang dijalinkan bersama dengan negara-negara pembekal bagi memastikan bekalan makanan seperti telur tidak terputus.
Kerajaan perlu menggunakan hubungan baiknya dengan negara-negara serantau, Asia dan dunia untuk mendapatkan bekalan-bekalan tersebut. Di sinilah kebijaksanaan para pemimpin negara untuk berunding dengan pihak luar khususnya semasa krisis perlu ada. Hal ini kerana mereka perlu memastikan bekalan import yang diperoleh mencukupi untuk mengelakkan negara daripada krisis bekalan makanan. Akhir sekali, memperluaskan penyelarasan bantuan. Pihak kerajaan menerusi agensi-agensi yang berkaitan dan NGO utama negara wajar lebih berperanan dalam menyelaras bantuan kepada rakyat. Bantuan-bantuan seperti subsidi, bantuan kewangan untuk modal perniagaan dan penyediaan prasarana perlulah diperluas kepada pengeluar terutamanya penternak-penternak kecil. Ini akan membolehkan mereka menyumbang kepada bekalan makanan negara. Kesimpulan yang dapat dibuat adalah bekalan telur ayam yang semakin berkurangan ini berpunca daripada pelbagai faktor, iaitu anak ayam yang berpenyakit serta berwabak, peningkatan kos pengeluaran dan juga penutupan ladang kecil. Faktor-faktor tersebut telah menjejaskan jumlah pengeluaran telur ayam sekaligus memberi kesan terhadap kehidupan seharian masyarakat. Bekalan telur ayam yang berkurangan ini telah menyebabkan kenaikan harga telur akibat pengeluaran yang sedikit. Bukan itu sahaja, kekurangannya telur ayam yang kaya dengan vitamin-vitamin serta zat juga memberi kesan terhadap pemakanan masyarakat, terutamanya kerana sumber protein yang terhad. Keadaan ini turut menyebabkan perubahan diet kepada masyarakat yang fokus kepada telur sebagai punca protein mereka, di mana mereka perlu mencari alternatif protein yang lain. Justru, pelbagai langkah yang telah diambil oleh kerajaan bagi mengatasi masalah kekurangan telur ini, seperti mengukuhkan bekalan domestik dengan pengenalan terhadap teknologi moden dan yang berbaharu. Selain itu, kerajaan turut mengambil langkah dengan menjaga hubungan baik terhadap negara-negara yang memberi bekalan import telur. Akhir sekali, kerajaan juga telah memperluaskan penyelarasan bantuan terhadap pengeluar dan peternak ayam di dalam negara yang beroperasi secara kecil-kecilan. Okey lah bang, pada pendapat saya lah kan, kami sebagai student ni sangat memerlukan telur lah. Kami ni sekarang ni dengan keadaan sekarang ni susah nak cari telur. Nak dapatkan kat kafe, tak ada, dah siap goreng. Kami nak yang mentah punya. Kalau nak pergi dekat kedai jauh, Changlun tu, kami perlukan kenderaan, susah. Sebab kalau bas tak sampai kat Changlun, kami perlukan kenderaan. So sekarang ni susah lah. Dengan keadaan sekarang ni memang susah lah nak cari telur. Sebab dengan telur tu banyak benda yang kami boleh buat. Kami boleh masak Maggi, kami boleh masak nasi bujang kan? Sebab kami, bahan lain kami dah ada, telur je susah nak cari. Betul kan bang? Terima kasih. Itu pendapat saya lah Pendapat saya tentang telur ni, telur sebagaimana kita tahu dia makanan asas untuk kita. Sebab berlakunya peningkatan ni menyebabkan saya rasa menyulitkan lah kehidupan saya di pagi hari. Kerana saya pagi-pagi breakfast telur. Sebab bila harga meningkat ni, kos sara hidup saya agak merosakkan. Susah dapat. Juga di uni ni harga telur dia better daripada luar. Dia lebih mahal.